الله أكبر الله أكبر. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوكل عليه ونستنجده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وأهل بيته كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تذكروا قوله تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Hadirin ma'ai dihormati sekalian, hari ini sekali lagi kita diberi peluang oleh Allah untuk menyambut hari raya. Dalam bahasa Arab, raya disebut Eid. Ada ya'udu 'audan wa ada ya'udu 'idan. Eid makna balik. Tahun lalu kita sudah raya, dan orang Arab bubuh nama raya oleh kerana Gemera ni diminta balik semula tahun depan. Dan tahun ni juga raya terdepan kita bubuh makna Eid juga, makna balik juga. Mudah-mudahan tiap-tiap tahun ada saja peluang untuk kita raya. Itu dari segi bahasanya Arab sebut perkataan Eid untuk makna raya. Mudah-mudahan Eid yang makna balik, makna pulang, itu akan pulang terus menerus. Walaupun kita merantau jauh, walaupun umur kita panjang, kita bertemu sama insya-Allah dengan raya. Yang kedua, raya yang kita raya ni bukan raya kerana pakatan kerajaan ke, kerajaan perintah rakyat dia supaya raya. Tidak. Bukan pakatan daripada NGO, mana-mana NGO ke supaya pakat-pakat raya. Tidak. Sebagaimana raya kemerdekaan, raya hari ibu bapa, hari ibu, hari boroh. Tidak begitu. Raya ini ialah agama. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Kamu diminta sempurnakan bilangan puasa biar cukup 30 ataupun 29 seperti biasa. Dan lepas pada cukup sempurna puasa, kamu diminta bertakbir. Allah Ta'ala sebut kamu diminta bertakbir. Dalam ayat ni tidak disebut raya. Kerana sebenar-benar raya ialah peluang manusia bertakbir. Bila kita bertakbir, arti kita membersihkan diri kita daripada sebarang gangguan dunia. Tidak ada gangguan harta kecuali Allah yang menjadi akbar. Tidak ada takut pada itu ini kecuali takut pada Allah, kerana Allah akbar, yang maha besar. Tidak ada gangguan pangkat, walaupun jatuh pangkat sekalipun tak apa, asalkan Allah maha besar. Arti bila bertembung kehendak manusia dengan kehendak Allah, maka Islam ajar kita bahawa Allah lah yang akbar, yang maha besar, wal baqi asghar. Hak lain semua adalah maha kecil. Harta benda ke, nyawa ke, pangkat ke, pengaruh ke, bila bertembung kehendak Allah Ta'ala, kita mesti kecilkan kehendak kita, kebelakangkan kehendak kita, mesti kedepankan Allah. Itulah laungan Allah. Tiap kali nak semayang 5 kali sehari, tiap-tiap hari sepanjang umur kita diminta laung Allahu Akbar. So, sudah berimpun semua, belum pada semayang, sekali lagi Allahu Akbar untuk qamat. Dan bila sudah berimpun semua, sekali lagi disebut Allahu Akbar, takbiratul ihram kita panggil. Takbiratul ihram makna takbir mengharam segala benda halal. Bila kita semayang, kita diminta Allahu Akbar secara rukun. Takbir ini mengharamkan benda halal. Belum pada akad takbir bercakap halal, makan halal, minum halal, bergaru gata halal, main telefon halal, semua halal. Tapi bila Allahu Akbar, maka dia mengharamkan segala-gala. Nak bercakap pun tak boleh lain pada bercakap dengan Allah. Nak pegang radio pun tak boleh, nak tulis, nak buku, apa saja gerak geri manusia yang belum pada ini yang boleh semua. Bila mari Allahu Akbar takbir ihram, aku haram segala-gala. Dan berhentinya ialah salam. Habis mayang ialah wa tahliluha at-taslim. Menghalalkan semula barang haram tadi melalui salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Maka halalah
segala kerjaan selama ininya haram dalam sembahyang kita. Inilah falsafah Allahu Akbar. Dengan sebab itulah Allahu Akbar dalam raya sendiri pun disebut Allahu Akbar. Walitukmilul iddata walitukabbirullah walitukabbiru, hendaklah kamu takbir. Padahal takbir itu ialah raya. Sepatutnya Tuhan sebut, naklah kamu puasa biar cukup, lepas tu kamu raya lah. Dia tak sebut pun raya, dia sebutnya tukabbiru, takbir pada Allah. Nak ajar manusia bahawa walaupun Allah tak dapat dilihat, tapi kesan tangan dia merata-rata. Langit, bumi, bukit, buka, rumput, rampai, ikan, segala apa di muka dunia ni, kalau tidak kesan tangan Allah, siapa lagi kesan? Kita sendiri, kamu sendiri, hai manusia. Siapa yang mengadakan kamu? Adakah kamu ni terjadi sendiri secara automatik? Jawabnya tidak. Tidak ada benda di muka dunia daripada sekecil-kecil pasir, kecil-kecil debu sampai ke besar-besar galaksi di langit adalah dibuat, dicipta, dikhalq oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu ayat pertama turun dari langit, Iqra bismi rabbika alladhi khalaqa. Banyak lagi nama Tuhan lain, tapi ayat yang pertama turun lagi dari langit, dia sebut khalaqa dulu, buat dulu. Iqra, hei Muhammad baca, hei Muhammad mengaji, hei Muhammad tesis, selidiklah. Tapi syaratnya dengan nama, dengan daulat Tuhanmu yang menjadi. Yang ni banyak, yang menjadi, yang memberi makan, yang membuat langit, yang membuat matahari, yang meniupkan udara, yang menurunkan hujan, yang memberi segala biji-bijian. Terlalu banyak yang. Tapi untuk pertama, ayat turun pertama dari langit memperkenalkan manusia ialah yang menjadi, alladhi khalaq. Menandakan bahawa tidak ada benda yang terjadi sendiri, yang kita panggil automatik ke, yang kita panggil apa saja pun tidak ada. Yang ada ialah kena jadi. Saya kena jadi, tuan-tuan kena jadi, bumi yang kita pijak kena jadi. Yang jadinya bukan kerajaan kita, bukan syarikat kita, bukan individu kita, bukan raja, bukan rakyat, bukan siapa pun. Yang jadi ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Para hadirin semua, atas dasar inilah maka Islam mengajar pada manusia tak usah sembah benda lain. Sama ada sembah manusia hidup kerana dia orang besar dan kita orang kecil, maka kita dengar ikut dia kata, halal pun halal lah, haram pun haram lah. Jangan. Kerana manusia walau bagaimana besar sekalipun, walau bagaimana cerdik sekalipun, aku yang membuat. Bila aku yang membuat, besar aku pada dia, pandai aku pada dia, maka kerana aku ni yang buat. Sama ada kita puja manusia yang kita panggil ketua ke, pemimpin ke, leader ke, apa saja manusia tidak dibenar kita puja. Sebab itulah kita nak taat pada manusia atas syarat tidak bercanggah kerana Allah Ta'ala. Bila bercanggah kerana Allah Ta'ala, diketepikan manusia walau apa akan jadi, kita balik pada Allah. Lebih lagi puja berhala. Sama ada berhala ni tunggu kayu ke, sama ada berhala ni besi ke, sama ada apa pun. Bagaimana kamu nak puja kayu, sedangkan belum pada kamu taruh dia, belum pada kamu ukir dia, dia tak ada. Setelah kamu puja dia, taruh tebuk butir mata, tebuk lebah hidung, buat tangan, buat siku, baru dia ada. Tiba-tiba kamu puja dia. Sepatutnya dia ucap terima kasih padamu, dia puja kamu. Tapi tidak begitu. Kamu nampak sangat kamu hanya turu ibu bapa saja. Ya, kalau kamu nak puja kayu sungguh, lebih baik puja kayu, batang kayu. Kerana batang kayu itu hidup, berbuah, berdaun. Kamu boleh tumpang buah dia, kamu boleh tumpang bayang dia, kamu boleh tumpang daun dia, kamu boleh tumpang banyak perkara. Tapi duka citanya, pokok kayu hidup kamu tidak puja, kamu puja kayu mati dah. Ini cara Islam dedah kebenaran melalui akal fikiran, melalui mujadalah, melalui berbincang, melalui dialog, melalui tukar fikiran. Begitulah seterusnya para hadirin semua. Jadi hari ini kita takbir, dan laungan takbir ialah Allahu Akbar, tanda kita gembira. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Kamu takbirlah kepada Allah hari raya ni sebanyak yang boleh, kerana ala ma hadakum. Kalau kita buka tafsir, disebutnya ala hidayatihi iyyakum, kerana Allah beri pada kamu hidayat. Kamu takbir ni kerana kamu diberi hidayat, diberi tunjuk ajar. Tunjuk ajar lagu mana? Quran. Syahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Quran ni aku turun dari langit dalam bulan Ramadan dengan tujuan satu perkara. Yang pertama, hudan linnas, tunjuk ajar manusia. Kalau manusia aku tak tunjuk ajar, siapa nak tunjuk ajar? Manusia tak boleh ajar sama manusia. Manusia yang mengajar dengan manusia yang kena ajar, sama-sama manusia berlaku.
sama-sama akal fikir yang pendek, sama-sama tak ada pengalaman, sama-sama begitu saja. Jadi manusia tidak boleh ajar manusia. Yang boleh ajar manusia ialah aku sebagai tukang buat manusia. Kerana bila aku ni tukang, ala ya'lamu man khalaq, aku yang membuat, maka aku lebih reti masalah manusia. Dan kebetulan ke ataupun sengaja ke, aku buat bumi ni tak sudah dengan bumi. Ujung bumi ni ada alam lain, namanya alam akhirat. Lebih lagi manusia tak boleh reti apa benda akhirat. Kerana akhirat ni barang gaib. Bila barang gaib, usaha kamu nak reti akhirat, nak tahu benda hak petani pun tak boleh tahu. Benda hak akan berlaku tengah hari nak jadi apa. Siapa dia nak mati, siapa dia hidup, nak hujan di mana, daun kayu mana nak luruh, manusia mana nak hidup, semua kamu tak tahu berlaku. Jadi kalau benda atas dunia ni pun kamu tak tahu banyak 1001 perkara. Ini ke akhirat. Dalam kubur kamu akan disumbat masuk dalam kubur. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah aku buatmu. Dan dalam perut tanah aku akan masukmu bila mayat. Wa minha nukhrijukum, dan daripada perut tanah juga aku buat tubikmu keluar. Taratan ukhra, kali yang kedua. Jadi oleh yang demikian, terlalu amat besar budi Allah kepada kita, kerana Allah beri kepada kita hidayat, iaitu Islam kita panggil. Agama Islam. Islam campur dengan iman, barulah kita panggil agama. Islam saja tak campur dengan iman, itu munafik. Iman saja tak ada Islam, itu dayus, tak boleh jadi apa pun. Jadi Islam campur dengan iman, barulah kita panggil ad-din. Sebab tu agama Islam campur dua, Islam dan ad-din. Islam sembahyang puasa. Sembahyang puasa sendiri tidak jadi apa pun. Kalau tidak kita buat tu kerana iman, yakin kita kepada Allah. Sama ada orang ada, kita sembahyang. Orang tak ada, kita sembahyang. Tengah hari sembahyang, malam sembahyang. Ketika dunia senyap sepi, kita bangun sembahyang. Ya, sebab itulah kita dalam Ramadan ni kita dikehendaki sembahyang, qiyamul lail, tarawih dan sebagainya. Dan satu benda yang saya nak sebut hari ni, iaitulah kebiasaan kita orang Melayu. Tok guru, ustaz, cikgu, profesor, biasanya kita kalau tarawih bulan Ramadan saja. Bila habis Ramadan kita pakat tidur. Ini satu benda yang nampak kita buat agama ni bukan kerana dengan kajian, tidak, bukan turu masyarakat. Masyarakat lama-lama dah Melayu ni lama, bila habis Ramadan kan senyap belaka. Sedangkan tiap-tiap malam sepanjang tahun ada salatul lail, ada sembahyang malam. Cuma dalam bulan Ramadan kita panggil tarawih. Lepas pada Ramadan malam ni start daripada bulan Syawal, malam ni kita juga diminta sembahyang qiyamul lail. Bayang tahajud, kita buat nama tahajud, kita buat nama salatul lail, kita buat nama entah apa lagi macam-macam nama. Yang pentingnya sepanjang tahun selagi umur kita ada, maka bulan Ramadan ada sembahyang malam namanya tarawih. Lepas pada Ramadan start malam ni ada juga sembahyang malam namanya tahajud, nama qiyamul lail, salat sebagainya. Cuma kita lepas pada dalam Syawal ni kita tidak diminta sembahyang beramai-ramai di masjid. Hak tarawih tu pun Nabi kita sembahyang 3 malam je di masjid, dia sembahyang di rumah dia. Dan kita lah ni kalau kita uzur, kita boleh sembahyang di rumah kita, tak payah sembahyang uzur macam-macam uzur manusia. Yang pentingnya nak sebut bukan bulan Ramadan ada sembahyang malam, tapi Syawal, Zulqa'dah terus menerus sampai Ramadan pula, insya-Allah kita ada juga, kita terus menerus ada sembahyang malam. Seperti mana siang hari. Siang hari ada sembahyang duha kita panggil. Masa ni sembahyang duha. Ramai orang tak sembahyang duha. Sedangkan Nabi kata tiap-tiap hari bila matahari naik, maka segala sendi tulang yang ada pada kita ni minta pada kita supaya kita bayar cukai. Sendi tulang yang ada pada kita ni, sendi kaki berapa puluh ini sahaja, beti, paha, perut, pedas, apa tu kepala kita ada 360 sendi. Tiap-tiap 360 sendi minta daripada kita ni bayar cukai pada dia. Cukai bukan dengan duit. Nabi kata cukuplah sembahyang 2 rakaat, sembahyang duha kita panggil. Jadi sebagaimana kerajaan perlu kita bayar cukai pada dia, kita guna lampu dia, kita bayar cukai pada apa namanya, pada syarikat. Kita guna air, kita bayar air pada dia. Kita guna jalan raya, kita bayar cukai road tax. Kita guna apa saja pun ada bayaran pada syarikat atau kerajaan, maka tubuh badan kita juga minta daripada kita supaya bayar cukai sendi tulang. Kalau tak bayar cukai sendi tulang, supalah tak bayar cukai pada syarikat daripada kerajaan, akan dendanya. Denda di akhirat kelak neraka.
Tak ada lagi denda dengan duit ke, denda dengan rotan ke, denda dengan kerja berat ke, tak ada. Akhirat kelak syurga, neraka. Dua perkara itu sipir dia. Jadi oleh yang demikian, dalam masa kita raya, kita bertakbir. Dan takbir ni bukan nak galak-galak saja, tapi ucap terima kasih pada Allah kerana Allah beri kepada kita nikmat. Dan nikmat yang paling besar ialah dua perkara. Nikmat Tuhan mengadakan kita, dia panggil nikmatul ijad. Yang keduanya, lepas pada dia buat kita, dia pera kita berpuluh-puluh tahun pera kita, dia panggil nikmatul imdad. Dua perkara ni nikmat yang besar, dan nikmat ni tidak free, tidak percuma, tapi dia beri pada kita, dia minta kita bayar. Dia bayar dengan ubudiyah, kita panggil. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku buat manusia baik, jin baik, tak ada tujuan lain pada satu perkara aja, iaitu jadi hamba aku. Dengan sebab tu kita dengan kerajaan kita panggil rakyat. Dengan Tuhan orang tak panggil kita ni rakyat. Kita orang tak panggil rakyat Tuhan. Kita panggil hamba Tuhan. Tak kira raja, tak kira rakyat, tak kira orang kaya, miskin, semuanya hamba semua. Hamba maknanya boroh. Bagaimana boroh? Boroh kasar ke, boroh halus ke, mestilah bekerja mengikut peraturan. Maka kita boleh jadi boroh Allah Ta'ala, kita mesti kerja ikut peraturan. Peraturan ni semua diterang oleh Allah dalam Quran dan disyarah panjang lebarnya oleh Nabi kita Muhammad SAW. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Para hadirin sekalian, oleh yang demikian, oleh kerana kita ni hamba, maka kita duduk atas dunia tak ada pilihan. Tidak ada pilihan bagaimana sekular yang tumbuh di Turki dan tersebar belum pada tu di Eropah. Orang putih, orang Eropah rakyat, kita bebas. Lebih-lebih lagi bila timbul revolusi Perancis, Napoleon Bonaparte dan sebagainya, semua orang Eropah sebut bebas. Bebas dia ni, bebas macam dia Tuhan. Nak buat apa, nak kata apa, bebas. Para hadirin semua, orang ni orang tak kenal Islam. Dan oleh kerana Islam ni benda fitrah, Tuhan sebut la ikrah fi din. La ikrah fi din makna tak payah paksa orang beragama. Bukan tak boleh paksa, tidak payah paksa. Kerana qad tabayyana ar-rusyd minal ghayy. Kerana begitu jelas hak mana hak betul, hak mana hak salah. Maka benda lagu ni tak sapa ke telinga Mak Saleh. Tak sapa ke Mak Saleh orang putih ke, tak sapa Mak Saleh Amerika ke, tak sapa kepada Mak Saleh Perancis ke. Kerana ketika orang ni bengah bang lebih kira 300 tahun dulu, ketika tu Islam sudah menurun. Islam tidak mempunyai pengaruh. Maka bila Islam tak punya pengaruh, maka naik pengaruh lain. Hak kita panggil ni sekular. Orang sekular kata mu nak pilih demokrasi tak apa, mu nak pilih komunis tak apa, mu nak jadi free thinker pun tak apa. Makna kita ni bebas. Sebenarnya para hadirin semua, kita tanya dia balik, mu duduk di negeri Perancis, mu bebas ke? Mu boleh ke bergerak sebagaimana rakyat Amerika? Mu nak guna undang-undang Amerika? Mu sebagai orang Perancis, mu nak guna undang-undang Amerika ke? Boleh ke? Tak boleh. Dia ada parlimen sendiri, dia ada dewan negeri sendiri, dia ada apa semua sendiri. Maka tiap-tiap rakyat Perancis mesti patuh pada undang Perancis. Hari ini tak ada bebas. Mu sebut bebas, hakikatnya mu orang Perancis mesti patuh pada kehendak undang-undang Perancis. Mu orang Singapura mesti patuh pada undang Singapura. Mu orang Malaysia mesti patuh pada Malaysia. Artinya tak ada bebas juga. Jadi pada duk bergantung dengan pada duk tunduk pada undang-undang manusia, baik tunduk pada undang-undang Allah. Kerana kerja manusia sudah tukar begitu, bertukar bin. Jadi oleh yang demikian bebas tak ada. Sebab itulah kita awal-awal lagi Islam ni sebut hamba. Apa ni sebab tu kita ada Kelantan ni, kita tunjuk 3 perkara. Dalam kepada kita orang Kelantan, sama ada kita orang politik, sama ada kita pegawai kerajaan, tunjuk 3 perkara. Pertama, ubudiyah. Yang kedua, itqan. Yang ketiganya, mas'uliyah. Awal-awal lagi kita tunjuk benda ni, ubudiyah. Makna kita ni, saya sebagai menteri besar, hamba bagi Tuhan. Dengan sebab saya menteri besar, maka saya boleh berbuat apa saja. Tak boleh. Kerana aku hamba. Hamba cara aku, hamba cara ketua. Orang lain, rakyat, hamba juga. Ini benda ni yang menyebabkan manusia bila dia berasa dia kecil, Allah yang maha besar. Dan Allah ni wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah ni bersamamu di mana kamu ada. Dalam gelap, dalam cerah, dalam sorang, dalam ramai, Tuhan ada bersama. Tuhan duk tengok, malaikat duk tulis. Maka tak jadi kita nak rasuah. Tak jadi kita nak salah guna harta kerajaan.
Tak jadi kita nak guna telefon kajian pun untuk maslahat diri, tak jadi. Kerana takwa pada Allah ni merupakan controller. Kalau kita nak buka pintu kereta, kita picit kunci tu pek dia terbuka. Bila kita nak tutup radio kita picit pek dia tutup. Nak buka TV kita picit pek dia terbuka. Kita panggil controller. Itu controller bagi rumah tangga. Nak tutup pintu ada controllernya, nak tutup TV ada controllernya. Nak tutup pintu hati nafsu manusia ni dengan apa? Hati manusia ni ada fujur, ada takwa. Bawa manusia kepada jahat, hati juga, kalbu juga. Jadi baik pun, hati juga, kalbu juga. Nak tutup pintu kejahat, nak suruh buka pintu baik, sama-sama. Nak tutup pintu syaitan, supaya buka pintu malaikat, nak kontrol dengan apa? Jawabnya takwa pada Allah. Gerung pada Allah. Takwa ini tak ada dalam sekular. Sama ada sekular Inggeris, sama ada sekular Melayu, sama ada sekular Arab, memang tak ada benda ni. Yang adanya ialah masing-masing polis kontroler kita, hakim kontroler kita. Tahu-tahu polis diri pun rasuah, tuk hakim diri pun rasuah, presiden negara di muka dunia penuh diheret ke mahkamah. Padahal dia presiden negara, dia ketua kerajaan, tapi penuh diheret ke mahkamah. Artinya manusia tidak boleh jadi kontrol bagi sama manusia. Yang boleh jadi kontrol manusia, kontroller manusia ialah Allah Subhanahu Taala. Inilah bijaknya Islam. Sebab itulah semiskin-miskin sahabat Nabi, dia tidak minta sedekah pun. Usah kamu rompak, usah kamu minta sedekah pun tidak. Kerana Islam kata minta sedekahnya haram. Oleh kerana barang haram, akhirat kelak bangun daripada kubur, luruh daging mukum. Dan kamu akan diberi makanan zakum. Hasil daripada kenyataan ini, kenyataan daripada Allah. Allah tidak ada nafsu apa pun. Nak dengar ketua kerajaan, dia ada nafsu. Nak dengar raja pun ada nafsu. Nak dengar ketua polis ada nafsu. Lebih baik kita tolak belakang makhluk ada nafsu ni, kita balik kepada Allah yang tidak punya nafsu apa pun. Maka itulah kebijaksanaan kita. Sebab itulah kita sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah yang maha besar, hak lain kecil belaka. Inilah fikiran yang paling baik, ajaran yang paling benar. Sebab itulah kita di tiap-tiap kali sembahyang kita disebut ihdinas siratal mustaqim. Tuan-tuan berkali tak terfikir, ujung pada ihdina ni ada amin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Amin tu imam pun amin, makmum pun amin, kecil besar tua muda amin. Lepas pada ihdina, dalam Quran terlalu banyak doa-doa. Rabbana bermacam-macam, Rabbana, Allahumma bermacam-macam, Allahumma, tapi tidak ada amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ayat Quran, tapi ujung tu tak ada amin. Rabbana srif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran muqama. Tak ada amin. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika fala tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhzina. Tak ada amin. Yang ada amin hanya ihdina. Kenapa para hadirin semua? Kerana wallahu alam tak ada orang boleh sebut benda ni, tapi hikmatnya apa? Hikmatnya nak ajar manusia bahawa segala-gala benda yang aku beri kamu, hai manusia, kalau tidak ada hidayat daripada aku, kosong, neraka berlaku. Aku beri kamu harta banyak, tapi kau tidak bersama dengan hidayat aku, kita panggil berkat, neraka. Firaun, apa tak ada pada Firaun? Harta, pangkat, pengaruh, segala-gala. Siapa Firaun mengaku ana rabbukumul a'la, aku Tuhanmu yang maha tinggi. Tapi apa jadi? Jadinya ialah nama dia gazet dalam Quran. Kadab bi ali Firaun walladzina min qablihim kadzabu bi ayatina fa'adhama Allah bi dhunubihim. Nama Firaun tu gazet dalam Quran sebagai ahli neraka. Dia Firaun segala-gala ada. Yang ada harta, yang ada pangkat, yang ada pengaruh, yang ada bijak pandai, yang saintis sebagainya. Yang kalau tidak diberi bersama dengan hidayat Allah, berkat Allah, kosong. Dengan sebab itulah di samping kita cari harta, carilah berdasar pada hidayah Allah, iaitu harta halal kita panggil. Judi jangan, mencuri jangan, rasuah jangan, menyamun jangan. Walaupun semua ni boleh harta belaka, tapi dengan sebab dilarang oleh Allah, maka akhirat kelak benda ni juga akan menjadi bahan bakar kita di akhirat kelak. Inilah benda-benda yang perlu kita ingat. Dan sebab itulah sangat-sangat gembira hati kita boleh sebut Allahu Akbar. Dan sebut Allahu Akbar mesti sebut dengan penuh pengertian, dengan penuh kesedaran. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله وتذكروا قوله تعالى والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Demi masa, sesungguhnya semua manusia tanpa mengira bangsa dan bahasa dalam keadaan rugi. Lafi khusrin, sesungguhnya dalam keadaan rugi. Dan perkataan rugi tak ada orang tak tahu. Hak jahil pun reti untung rugi, hak bijak pun reti untung rugi, budak kecil pun reti untung rugi, orang tua reti rugi. Maka Allah Ta'ala guna perkataan international kita panggil semua manusia yang berpelajaran, yang buta huruf dalam keadaan rugi, kecuali orang yang mempunyai 4 sifat. Yang pertama, alladzina amanu, orang beriman, yakin bahawa walaupun rukun iman ni 6, tapi Nabi kita selalu sebut 2. Iman dengan Allah dan iman dengan pembalasan. Mana segala-gala yang ada di atas muka dunia, langit dan bumi, kepunyaan Allah. Kita hanya qali, khalifah untuk meneruskan kerja Allah. Yang keduanya, ada pembalasan. Kita bercakap, ada balas di akhirat kelak. Kita semayang, ada balah. Tak semayang, ada balah. Duduk saja, ada balah. Bergerak, ada balah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillah. Balah hanya 2. Syurga, neraka. 2. Yang pertamanya beriman, yang keduanya beramal. Beramal maknanya, amal makna aktiviti. Kita Kelantan sebut beramal ni mengatik. Tak betul. Mengatik satu daripada amal. Satu daripada amal yang begitu banyak. Amal makna aktiviti. Kita duduk saja pun beramal. Amal apa? Amal duduk saja, membazirkan umur kita panggil. Kita berbual, amal juga, iaitu menggunakan kemudahan bercakap dengan lidahnya, dengan anak lekun, dengan anak tekaknya, semua kita guna untuk barang sia-sia. Ini amal juga, akan dibalas akhirat kelak. Yang ketiganya watawasau bil haqqi, pakat-pakat buayak barang sebenar. Barang sebenar kita panggil amru ma'ruf nahy munkar ni bukan terletak atas tok qadi, bukan terletak atas mufti, bukan terletak atas pegawai kerajaan, atas semua, tanggungjawab semua. Cuma orang tu tanggungjawab dia secara resmi, dia bertanggungjawab dunia akhirat. Wa tawasau bis sabri, buayak barang sebenar, dan oleh kerana barang sebenar ni barang pahit, tak kena dengan nafsu, maka pakat-pakat sabarlah. Orang ni saja yang untung atas dunia. Orang yang tidak beriman rugi, dengan sendiri tidak ada amal soleh rugi, tidak pakat buayak barang sebenar, bukan larang pula kalau kita nak barang sebenar rugi. Dan sabar memang tak ada pada mereka. Kerana sabar ni ialah kita melawan nafsu. Dengan sebab manusia tolak Islam ni turut nafsu. Wa kadzabu wa taba'u ahwa'ahum. Tuan sebut dalam ayat tadi, manusia membohongi Nabi. Bila membohongi Nabi, dia turut siapa? Turut hawa nafsu. Tak ada orang yang hawa nafsu pun tak turut, Nabi pun tak turut, tak ada atas dunia ni. Sama ada turut Nabi melawan nafsu, ataupun lawan Nabi turut nafsu. Itu para hadirin. Oleh kerana itulah, maka ucapan Allahu Akbar ini merupakan ucapan kita panggil global lah, kita panggil sekarang international. Melayu Muslim sebut Allahu Akbar, India Muslim pun boleh sebut Allahu Akbar, Cina Muslim pun sebut Allahu Akbar, India orang putih Muslim, Afrika Muslim, Eskimo Muslim, orang asli Muslim, semua sebut Allahu Akbar. Jadi arti bila kita sebut hidup Melayu, orang Cina tak boleh sebut. Hidup Cina, orang Melayu tak boleh sebut. Hidup Arab, orang Melayu tak boleh sebut. Jadi ada perkataan-perkataan yang kita buat sendiri ni hanya terkumpul dalam kelompok-kelompok tertentu. Tapi Allahu Akbar untuk semua bangsa. Bangsa Cina pun bila dia Islam, Allahu Akbar dengan segala megahnya. Bangsa India pun bila dia Islam, sebut Allahu Akbar dengan segala bangganya. Bangsa Jepun, bangsa Amerika, bangsa mana pun sebut Allahu Akbar, sebut dengan bangga. Ini perkataan ni titik pertemuan yang diajar oleh Allah untuk semua manusia yang berlainan bahasa, berlainan budaya, berlainan kerana. Jadi dengan sebab tu para hadirin semua, kita sekali lagi berasa bersyukur boleh sebut Allahu Akbar, kerana memang Allahu Akbar ni ajaran langit, dan dia merupakan titik pertemuan antara bangsa, antara fikiran, antara bahasa, antara budaya. Para hadirin semua,
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Allah mula Quran dengan Fatihah dan sudah Quran dengan Qul a'udzu birabbin nas. Ayat ini dia panggil Al-Mu'awwidzat. Ayat surah ni surah Al-Mu'awwidzat. Surah-surah jampi untuk kita minta Allah Taala lindungi kita daripada bermacam-macam perkara yang disebut dalam surah tadi. Surah akhir sekalinya ialah kita minta pada Allah Taala pelindung kita daripada waswas. 30 juzuk Quran ni ada orang terima dengan sepenuh, ada orang was-was. Allah Ta'ala ajar pada kita, tak ada orang yang boleh menyelamatmu daripada was-was kecuali aku. Ada ramai di antara kita orang Melayu beragama Islam, was-was Quran ni, Islam ni boleh guna ke tidak? Ada orang Melayu sebut Islam ni memecah belahkan masyarakat. Ada orang Melayu sebut Islam ni anti kemajuan. Itu bukan Melayu saja, Arab begitu juga. Ada Arab sebut Islam ni memecah belahkan perpaduan. Ada Arab sebut Islam ni anti kemajuan. Daripada Arab nurung pada orang Melayu, dan daripada Melayu turun pada anak cucu dia. Ini merupakan was-was. Tak percaya was-was hati kita boleh ke tak boleh Islam, berguna ke tak boleh Islam. Maka was-was macam ni Allah Ta'ala kata minta aku pelindungmu, kerana aku ni pertama Rabbin Nas, kedua Ilahin Nas, yang ketiga Malik Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin. Aku ni Rabbin Nas, aku ni Tuhan jagamu. Dalam perut makmu aku jaga. Yang kedua, bila mu keluar, aku menjadi Malik. Apa ilah, jadi buat. Mu duduk atas muka dunia ni, mu jejak atas bumi, hak aku buat sebagai ilah. Mu makan air, mu minum air, hak aku buat sebagai ilah. Mu apa saja gerak gimu, sendi tulanmu aku buat, maka sebagai ilah. Yang ketiganya ialah Malikin Nas, raja. Rabbi pun aku, Malik pun aku, ilah pun aku. 3 derajat, 3 status aku ni mu kena dan penyakit was-was dalam perut mu tu tak ada orang boleh buat lain pada aku. Melalui Quran aku ajar. Melalui Quran aku ajar tu membaca molek, jangan baca kira nak tajwid je, jangan baca kira nak belagu je. Baca sebagaimana mu baca surat kirim anakmu. Kalau mu anak mu kirim surat ke mu mesti baca. Dan baca dengan reti. Kalau mu tak reti baca pun mu cari orang reti baca dan mu dengar betul-betul. Insat. Batulah bila baca Quran, idza qara'al Quran fastami'u lahu wa ansitu. Bila ada orang lain baca Quran, mu dengar, dengar kita panggil. Jangan dengar sedengar-dengar. Itu kalau orang lain baca. Kalau mu baca lebih-lebih lagi kena pendengar molek. Jadi oleh yang demikian para hadirin, penyakit was-was yang terkena dalam hati perut orang Islam, sama ada Islam Melayu, sama ada Islam Arab sendiri, tidak ada cara lain daripada isti'adzah bi Rabbin Nas. Minta Allah Ta'ala pelindung, ya Allah itu aku. Mintalah buka pintu hati aku sambil aku usaha sendiri supaya cahaya Quran menyuluhi kalbu aku, dan bila sampai di akhirat kelak cahaya ni akan menyuluh aku daripada mahsyar. Manakala hak kafir dan munafik akhirat kelak bangun daripada kubur keadaan gelap. Yaumatal mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi'imanin busyrakumul yaum jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Dan yauma yaqul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu dhuruna naqtabis min nurikum. Ayat dalam surah Al-Hadid. Ayat tu sebut orang kafir bangun daripada kubur gelap pekat. Orang mukmin bangun daripada kubur cerah apa nama? Cerah menerang. Termasuklah orang munafik. Orang munafik mana? Orang Melayu hok mucak, orang Arab hok mucak, hok duk Mekah sendiri mucak tapi tak percaya pada Quran, itu kita panggil munafik. Munafik ni dengan sebab tak terima Quran, cuma zahir luar ya terima Quran, maka bangun daripada kubur akhirat kelak gelap pekat, dia akan minta orang mukmin hok ada cahaya tolong dia. Unzuruna naqtabis min nurikum. Tunggu kawan gatak, kawan tupan cahaya dia. Cahaya dia. Ketika itulah qila rji'u wara'akum faltamisuna. Ketika tu mari melihat kat jerekah dia, hardik dia, balik semula ke dunia. Mu cari sana nur. Hok dapat cahaya hari ni bukan cari sini, cari atas dunia lagi. Dia makan mengikut Quran, dia semayang cara Quran, dia berniaga cara Quran, dia berpolitik cara Quran, dia makah cara Quran, dia apa saja cara Quran, dia guna Quran halal nampak haram. Sebagaimana mata lemu nampak lubang, nampak tunggu, mata perut, mata hati juga nampak halal haram. Halal haram ni ajaran Quran, bukan ajaran siapa-siapa. Jadi oleh yang demikian para hadirin semua, kita telah tamat Quran sebulan bulan puasa
sama ada ceru, sama ada tarawih, dan kita buat sagu merah lah. Mudah-mudahan lepas pada ni bukan saja baca saja, tapi baca dengan faham, dengan mengerti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka khalaqtana wa sawaitana wa nafakhta fina min ruhika wa akramtana bil ilmi wal mali wal izzi wal jah. Allahumma barik lana fi hayatina wa barik lana fi mamatina wa barik lana fi ma razaqtana amwalina wa auladina wa ulumina wa dina wa anfusina. اللهم أصلح لنا الدين الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أهلك الكفرة والمنافقين. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Tuan-tuan semua, puan-puan dijemput, jamah makanan sikit yang sudah siap ada. Sekian, terima kasih.